Hai semua, Assalamualaikum. Nama cikgu Khairul Syafiq. Okey, hari ini kita akan belajar bab 7, pelan dan donghakan, matematik tingkatan 3. Okey, di bawah subtopik 7.1 unjuran oktagon. Okey, dapat satu standard pembelajaran iaitu melukis unjuran oktagon. Okey. Okey, sebelum kita masuk lebih mendalam, okey, mari kita imbas kembali apa yang pernah kamu belajar, iaitu bentuk dua dimensi dan bentuk tiga dimensi. Ini adalah bentuk-bentuk dua dimensi, bulatan, segitiga dan segi empat. Dan manakala ini pula adalah bentuk tiga dimensi, silinder, kon dan kubus. Okey. Mari kita lihat bagi bentuk-bentuk tiga dimensi. Untuk bentuk-bentuk tiga dimensi, dia mempunyai permukaan melengkung dan juga permukaan rata. Okey, ini adalah contoh permukaan rata bagi bentuk tiga dimensi. Okey, dan ini pula adalah permukaan melengkung seperti sfera hanya mempunyai permukaan melengkung dan silinder mempunyai dua permukaan rata di atas dan di bawah dan satu permukaan melengkung. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok apa itu satah. Satah adalah permukaan rata pada suatu objek. Okey, terdapat tiga jenis satah iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Okey, mari kita lihat satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Okey, ini adalah objek A, B, C, D, E dan F. Okey. Untuk satah mengufuk adalah satah A, B, C, D. Okey, adalah satah A, B, C, D adalah satah mengufuk. Untuk satah mencancang adalah A, F, B iaitu segitiga dan E, D, F. Ini adalah satah mencancang. Okey, satah mencancang adalah A, B, F dan D, E, C. Okey. Untuk satah condong adalah E, F, B, C. Ini adalah satah condong. Okey, terdapat dua satah condong iaitu E, F, B, C dan A, D, E, F. Okey, ini adalah satah-satah. Okey, boleh ya ikut ya murid-murid? Okey, terdapat tiga satah iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Okey, seterusnya kita lihat pula norma. Okey, norma kepada suatu satah ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Okey. Okey, kat sini kita boleh lihat warna hijau ini adalah garis norma dan berserenjang dengan AB. Okey, mari kita tengok. Garis FM dan EN berserenjang dengan AB dan CD. Okey. Ini adalah FM dan EN berserenjang dengan garis AB dan CD. Okey. Garis FN dan EN dikenali sebagai norma kepada satah A, B, C, D. Okey. Norma adalah berbentuk 90 darjah. Okey. Okey, mari kita lihat contoh 1. Raja di sebelah menunjukkan kubus. Nyatakan norma kepada satah berikut. Okey.
Okey. Okey. Mari kita lihat pada satah PQRS. Okey. Pada satah PQRS yang di bawah tapak bawah, garis normal bagi PQRS adalah garisan UP, TS, WR dan VQ. Okey, itu adalah garis normal bagi satah PQRS. Okey, seterusnya kita tengok PSTU. PSTU. Okey. Untuk satah PSTU, garis normalnya adalah UV, WT, RS dan PQ. Itu adalah garis normal bagi satah PSTU. Okey. Seterusnya kita lihat pula pada satah RSTW. Okey. Garis normal untuk satah RSTW adalah UV, QR, PS dan UT. Itu adalah garis normal bagi satah RSTW. Okey. Untuk satah QRTU pula, kita boleh lihat garis normalnya adalah di antara titik P dan titik V bersudut 90. Dan antara titik S ke titik W di mana bersudut 90. Okey, itu adalah normal bagi satah. Okey, seterusnya kita lihat apa itu unjuran ortogon. Okey, unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Okey, langkah-langkah membina unjuran ortogon. Okey, yang pertama, kena pasti jenis satah dan arah objek yang perlu diunjurkan. Yang kedua, lukis garis normal daripada semua bucu objek tersebut kepada satah. Pastikan garis normal tersebut lurus dan tegak agar panjang sisi unjuran sama seperti panjang sisi objek. Okey. Seterusnya, yang ketiga, sambung titik persilangan normal dengan satah untuk melukis bentuk unjuran ortogon. Okey. Yang keempat, lukis semula unjuran ortogon tersebut dengan ukuran yang sebenar. Labelkan semua bucu dan panjang sisi. Okey. Okey. Ini adalah contoh untuk unjuran ortogon. Okey. Yang pertama, kita lihat objek. Okey. Objek adalah PQ. Adalah objek. Okey. Kita buat satu garis normal iaitu P garis normal ke arah satah. Okey. Selepas tu kita sambungkan point garis normal untuk dapatkan satu unjuran ortogon iaitu Q dan R. Itu adalah garis unjuran ortogon. Okey, mari kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, P dan Q adalah satu objek garis. Okey. Yang pertama, kita kena pasti dulu satah. Satah adalah A, B, C dan D. Okey. Lukis satu garis normal setiap bucu. Okey, daripada P turun satu garis normal dan daripada Q turun satu garis normal. Okey. Kita dapat satu, sambungkan garis normal
tersebut dan mendapat satu unjuran ortogon. Okey. Mari kita tengok seterusnya. Okey. Ini adalah daripada satah mencacang. Okey. PQRS adalah objek. Daripada setiap bucu objek, kita bina satu garis norma kepada satah. Okey. Selepas itu, kita sambungkan garis norma tersebut untuk membentuk satu unjuran ortogon. Okey. Seterusnya kita tengok pula pada satah mengufuk daripada pandangan atas. Okey. Objek kita adalah EHGF. Okey. Kita bina satu garis norma menghadap ke satah mengufuk. Okey. Dan kita sambung setiap garisan garis norma dan kita dapatlah satu unjuran ortogon pada satah mengufuk. Okey, ini adalah contoh unjuran ortogon bagi bentuk 3 dimensi. Okey, bagi satah mengufuk kita melihat daripada arah atas. Okey. Kita melihat daripada titik T turun satu garis norma dan daripada titik U turun satu garis norma. Daripada titik V kita turun satu garis norma dan daripada titik W kita turun satu garis norma dan dapatlah unjuran ortogon pada satah mengufuk. Dan ini adalah satah mencacang. Kita melihat daripada pandangan sisi. Okey. Kita bina satu garis norma dari titik H dan G, dari titik K, daripada titik J, B dan C. Selepas itu kita sambung ke semua titik norma tersebut dan terhasillah satu unjuran ortogon bagi satah mencacang. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, setiap rajah di bawah menunjukkan objek dan unjuran kepada suatu satah. Tentukan sama ada unjuran itu ialah unjuran ortogon atau bukan. Okey, mari kita lihat bentuk silinder. Okey, setiap bucu silinder terhasil satu garis norma. Okey, dan terhasillah satu bentuk unjuran ortogon. Ya, ini adalah unjuran ortogon. Okey. Kita tengok B pula. Adakah B unjuran ortogon atau bukan? Okey. Setiap bucu objek membuat satu garis norma pada satah. Okey. Ini adalah unjuran ortogon. Okey. Yang C pula. Kita tengok. Adakah C unjuran ortogon? Okey. Kita buat satu garis lurus daripada objek kepada satah. Okey. C ini bukan unjuran ortogon kerana garis bukan garis norma. Okey, jadi C adalah bukan. Okey, C adalah bukan unjuran ortogon. Okey, mari kita lihat D pula. D. Okey, setiap bucu kita hasilkan satu garis norma ber-90 darjah. Jadi terhasillah satu unjuran ortogon. Jadi D adalah unjuran ortogon. Okey. Seterusnya kita lihat contoh bagi unjuran ortogon bentuk 3 dimensi. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat ABCD yang terletak pada suatu satah mengufuk. Permukaan ABKLGF ialah keratan retas seragam prisma tersebut. Sisi-sisi AF dan BK adalah tegak. Lukis unjuran ortogon bagi objek tersebut pada satah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. Dan B.
Satah mencacang sebagaimana dilihat daripada arah X dan satah mencancang sebagaimana dilihat daripada arah Y. Okey. Mari kita lihat dulu, iaitu satah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. Okey. Mula-mula kita kena pasti dulu objek kita. Okey, ini adalah objek kita. Okey, ini adalah satah mengufuk kita. Okey. Untuk menghasilkan unjuran oktagon, kita perlu menggariskan satu garis normal daripada objek kepada satah. Okey. Kita lihat daripada pandangan Z. Okey. Okey, mula-mula kita akan buat satu garis normal untuk pandangan daripada E, H, F, G dan terbentuklah satu segi empat bagi E, H, F, G. Okey, seterusnya kita buat pula bagi bentuk J, I, L, K dan kita dapat pula bentuk I, J, K, L. Okey, seterusnya kita sambung saja titik garis normal ini untuk hasilkan satu unjuran ortogon. Okey, kita dapatlah satu bentuk bagi unjuran ortogon daripada pandangan arah Z. Okey, seterusnya cara menulis titik adalah bagi bucu titik E, kita menulis ED kerana kita melihat titik E dahulu, kemudian barulah kita melihat titik D. Begitu juga titik pada F. Kita melihat titik F dahulu, baru kita melihat kepada titik A. Dan bagi G, hanya satu bucu dan L hanya satu bucu. Begitu juga K, kita melihat titik K dahulu, barulah kita melihat titik B. Jadi kita menulis KB. Okey, seterusnya kita mengira panjang bagi sisi-sisi unjuran oktagon. Okey, bagi panjang JK adalah 5 cm. Okey, 5 cm. Okey, bagi panjang LK adalah 2 cm. LK 2 cm. Okey, untuk panjang FG adalah 3 cm. Okey, dan selebihnya adalah panjang GL, di mana panjang A kepada B adalah 6 cm. Jadi 6 cm tolak 3 tolak 2, kita adalah tinggal 1 cm. Okey, kita dapatlah satu unjuran ortogon bagi pandangan dari arah Z. Okey, seterusnya kita lihat pula unjuran ortogon bagi satah mencacang dilihat daripada arah X. Okey. Okey. Yang pertama, kita garis dulu satu garis lurus pada setiap bucu yang kita dapat lihat daripada pandangan X, iaitu B garis K dan garis G, H, J, C. Okey, untuk garis CBKJ kita dapat satu bentuk petak, dan begitu juga untuk garis H, G dan L, I, dapat satu petak. Okey, seterusnya cara penulisan dia sama juga. Kita tulis dulu titik yang kita nampak, contoh B. Lepas tu kita pun
tulis titik A, B, A, di mana kita lihat titik B dahulu sebelum titik A. Dan begitu juga titik bagi K dan L, kita menulis titik K, L, kerana kita melihat titik K dulu daripada pandangan S. Okey, seterusnya kita pun kira jarak bagi unjuran oktagon ini. Okey, mari kita lihat. Jarak B ke C adalah 5 cm. Okey. Dan J, okey, bagi jarak C ke J adalah 2 cm. Okey, C ke J adalah 2 cm. Dan jarak bagi I ke H adalah 2 cm. Kerana panjang F ke A adalah 4 cm. 4 cm tolak dengan 2 cm, kita ada tinggal lagi 2 cm jarak oktagon yang IH. Okey, selesailah unjuran oktagon bagi satah mencacang daripada pandangan X. Okey. Seterusnya kita lihat pula dari pandangan Y untuk satah mencacang. Okey, yang pertama kita buat satu garis normal daripada setiap bucu F, G, L, K, B, A. Okey, selepas itu kita sambungkan semua titik garis normal. Dapatlah satu unjuran oktagon. Okey, ini adalah unjuran oktagon bagi daripada arah Y. Okey, selepas itu kita tulis titik seperti biasa, bermula dengan titik A, selepas itu diikuti dengan titik D, AD. Begitu juga F dan titik E. Okey, seterusnya kita kira pula jarak bagi sisi unjuran oktagon. Okey, jarak dari F ke A adalah 4 cm. Okey, 4 cm. Jarak pula F ke G adalah 3 cm. Okey. Dan jarak daripada L ke K adalah 2 cm. Okey. Dan jarak K ke B adalah 2 cm. Okey. Dan panjang tapak adalah 6 cm, iaitu dari A ke B. Okey. Selesailah untuk unjuran oktagon bagi satah mencacang yang dilihat daripada arah Y. Okey. Itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap kamu semua faham apa yang kita belajar hari ini. Sekian, terima kasih.